Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sadaqallahul alim. Sesungguhnya telah benarlah perkataan, yaitu perkataan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azab neraka kepada kebanyakan mereka. Lalu mereka itu tidak, kerana mereka itu tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul alim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah Yasin ayat yang ke-7. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni dan yang lepas diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita ada kupas ayat yang ke-6 dari surah Yasin. Ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala sebut dekat kita bahawasanya tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah memberi khabar ketakutan kepada kaum yang bapa-bapa mereka dulu tidak pernah diberikan khabar ketakutan. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah banyak, antaranya adalah basyiran wa nadhiran, memberi khabar gembira, dan satu lagi memberi khabar ketakutan. Khabar gembira ni syurga, nikmat yang kalau kita ikut Islam, apa kelebihan dia. Dunia ni akan aman kalau manusia ni betul-betul ikut Islam. Nabi SAW dulu bawa Islam sampai-sampai dekat Madinah, orang bergaduh jadi tak bergaduh. Itu Islam cara Nabi SAW. Aus Khazraj berperang 140 tahun, ada riwayat kata 400 tahun. Datang Nabi SAW yang buat perang Aus Khazraj tu, jadi tak bergaduh, reda perbalahan. Nak cerita Islam bawakan Nabi SAW. Dan itu salah satu, dia panggil basyiran, khabar gembira. Sama ada khabar gembira tu di akhirat ataupun di dunia. Kalau di akhirat tu syurga lah. Dan satu lagi, tugas Nabi SAW adalah nadhiran, memberi khabar ketakutan. Khabar ketakutan yang dibawa oleh Nabi SAW sama ada di dunia ataupun di akhirat. Quran sendiri bagi tahu pada kita bagaimana rosaknya manusia itu buat kezaliman. Rosak, macam-macam kerosakan berlaku di atas muka bumi Allah. Quran sendiri sebut. Bila kita tengok apabila manusia itu melakukan kezaliman, terbukti berbagai-bagai kerosakan. Gambarannya Nabi SAW ni bukan sekadar basyiran, khabar gembira, ada satu lagi nadhiran, khabar ketakutan. Dan lebih-lebih lagi Nabi SAW ni cerita tentang khabar ketakutan di akhirat nanti. Sifat manusia ni dia ada gembira, dia ada sedih. Itu sifat manusia. Dia ada berani, dia ada takut. Itu memang sifat manusia. Itu fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni kadang-kadang dia berani. Jadi dalam berani dia ada takut. Takut tu biar betul. Sebab ada manusia ni takut benda yang tak pernah sabah, dia takut. Dia boleh takut dengan hantu, walaupun kadang-kadang hantu dia tak pernah tengok. Ada manusia begitu kan? Ada. Dia boleh takut dengan hantu, tapi dia tak takut dengan Tuhan. Ada kan? Bukan sekadar dia tak takut dengan Tuhan, bahkan Tuhan pun dia tak percaya. Ada, memang ada. Tak payah pergi jauh, main syalam ni je. Dok main belaka alik syalam ni, kadang-kadang kita boleh jumpa orang yang dia tak percaya Tuhan, tapi bila sebut hantu, dia percaya hantu.
Ada kan? Memang ada manusia sebegitu. Manusia pada hari ni dia lebih takut dengan pihak yang berkuasa berbanding Tuhan yang maha berkuasa. Realiti lah tu kan. Betul kita takut polis, tapi kita tak pernah takut dengan Tuhan. Kita tengok jalan jam panjang. Sebab apa? Sebab ada polis buat roadblock. Tapi masa orang azan semayang, jalan tak jam pun depan masjid tu. Sebab manusia tu dia lebih takut dengan pihak yang berkuasa berbanding Tuhan yang maha berkuasa. Manusia ni dalam keadaan dia takut-takut tu, Allah Ta'ala ajar takut yang betul dia apa. Dan kalau kau ambil takut yang Allah Ta'ala ajar, yang Nabi Muhammad bagi tahu ni, dunia ni akan aman. Apa dia? Takut dengan Allah, takut dengan azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Supaya kamu hai Muhammad memberi khabar ketakutan kepada kaum-kaum yang bapa-bapa mereka belum pernah diberikan khabar ketakutan. Ni ayat ke-6 surah Yasin. Dan ayat ni juga Allah SWT nak gambar pada kita, Nabi Muhammad SAW ni Nabi yang pertama datang di kalangan orang Arab, dan Nabi yang terakhir datang di kalangan manusia. Sebab itu kadang orang bincang pasal Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani. Ada Yahudi yang sah, ada Yahudi yang tak sah. Ada Nasrani yang sah, ada Nasrani yang tak sah. Sebab agama Yahudi dan Nasrani diturunkan khusus untuk kaum Bani Israel sahaja. Wa kana an-nabiyyu yub'ats ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi kafatan. Nabi SAW kata dalam hadis, kata Nabi, aku ni, Nabi-Nabi lain ni diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk kaum tertentu. Aku ni diutuskan untuk manusia seluruhnya. Taurat dan Injil tu diturunkan untuk kaum Bani Israel je. Untuk kaum Bani Israel, maksudnya keturunan dia start daripada Nabi Yaqub AS. Maknanya kalau ada bangsa lain yang masuk agama Yahudi, bangsa lain masuk agama Nasrani, dia orang ni tak boleh dikatakan sebagai Nasrani betul. Ni Nasrani lain lah, ayah peng. Ni Nasrani standard ayah peng. Nak bagi tahu ada Nasrani yang sah, ada Nasrani yang tak sah. Ada Yahudi sah, ada Yahudi yang tak sah. Quran mengizinkan kita kahwin dengan Ahlul Kitab. Quran mengizinkan kita boleh makan sembelihan Ahlul Kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kata Allah, halal bagi kamu sembelihan Ahlul Kitab, dan makanan kamu halal bagi mereka, dan halal bagi kamu kahwin dengan perempuan-perempuan baik di kalangan orang Islam, dan halal bagi kamu kahwin dengan perempuan-perempuan baik di kalangan Bani Israel. Masuk Bani Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab tu? Yahudi Nasrani. Mereka tidak Islam, mereka ni musyrik. Quran sendiri mengiktiraf mereka ni sebagai musyrik. Tapi Quran juga mengiktiraf bahawasanya berkahwin dengan mereka itu dibenarkan. Jadi kita dibaca sepatah ayat ni, kita berkata, boleh kahwin lah Cina-Cina Kristian mana-mana kat Malaysia ni. Salah. Sebab yang dikatakan Ahlul Kitab, Yahudi Nasrani yang sah, dia mesti keturunan Bani Israel. Base keturunannya Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi apa bukti menandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni diutuskan kepada orang Arab, dan bapa-bapa, yakni orang-orang Arab sebelum itu dia orang belum pernah didatangkan Nabi. Ayat kita baca, yang Allah Ta'ala kata, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum qafilun. Kata Allah, tugas kamu Muhammad memberi khabar ketakutan kepada mereka yang bapa-bapa mereka belum pernah diberikan khabar ketakutan. Orang Arab dulu tu, dia orang ni tak pernah dapat wahyu-wahyu daripada Nabi datang, tak ada. Ada Islam ada, tapi dia orang kan Islam absolute, Islam ikut Nabi Muhammad. Dia panggil agama Hanif. Agama Hanif ada. Macam Waraqah bin An-Naufal. Waraqah bin An-Naufal ni orang Arab, dan dia duduk dekat Mekah tu. Dan dia ni bukan Bani Israel, dan dia ni berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim AS. Zaman Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad tu berapa ribu tahun tak tahu. Tapi adalah boleh sampai kepada Waraqah bin An-Naufal, dan dia ni pegang agama tersebut, agama Hanif. Dan dia tu duk tunggu-tunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia lah, ada lagi 4 orang. Kalau baca dalam sirah ada 4 orang. Antaranya ada seorang nama Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh tu last kali dia murtad. Tu tak tahan pula. Dan sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dia duk tahan agama Hanif tu. Agama Hanif mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ni. Duk pegang. Lepas tu datang Nabi Muhammad, dia kata ni kita tunggu lama dah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk Islam, orang kafir ni pula di Mekah buat penindasan. Tidak orang Islam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, para sahabat pergi berlindung bawah kerajaan Habsyah.
Pergi berlindung. Yang hamba Allah ni nama Ubaidillah bin Jahsh ni, dia pergi sampai kat sana, dia tengok orang Kristian masuk Kristian, murtad tak ada pasal. Ada juga lagu tu kan, dia cerita zaman Nabi SAW. Tapi ada seorang tu nama Waraqah bin An-Naufal, bukan orang lain, pak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Maknanya ada orang berpegang agama Hanif, tapi yang lain tu habis pakat kafir. Sebab tak tahu ajaran, dia tak tahu Islam tu apa. Bila Nabi SAW datang, Nabi Muhammad menyatakan Islam kepada orang-orang Arab. Alhamdulillah, rupa-rupanya Islam bukan sekadar di kalangan orang Arab, bahkan merebak sampai ke bangsa lain. Kita orang Melayu pun Alhamdulillah orang Islam. Kita pergi dekat Amerika, kita dah jumpa orang Islam. Kita pergi dekat Afrika, kita jumpa orang Islam. Kadang-kadang Islam mereka tu lagi kuat daripada Islam kita kan. Betul, kadang-kadang kita duk compare Islam kita dengan Islam orang lain. Kadang-kadang Islam dia orang lagi baik daripada kita. Kita dia perasan baik sangat, padahal tak baik mana pun. Duk tengok amalan-amalan orang. Betul, anda pasal pernah duduk dengan orang Arab ni, boleh rasa macam mana baik Islam Pak Arab tu dengan Islam kita. Orang Arab ni tahajud dia boleh tahan, kita ni tahajud terkejut boleh lah. Subuh terkejut boleh lah kat kita kan. Tapi nak cerita orang Arab ni, kalau dia taat, Masya Allah, kita respect. Susah nak jumpa. Kawan Ana seorang orang Yaman, kat Yaman, pergi duduk kat Pakistan. Ana kenal dia dekat Lahore, pergi kat Lahore, jalan-jalan dengan dia ni. Punya baik dia ni, kita ni duk tidur malam-malam, dia pukul 3-4 pagi tu bangkit duk menangis kat ujung kaki kita. Bilik tu sempit, dia sembahyang tahajud kat situ, nangis-nangis kat kaki kita. Tension sungguh sembahyang kat sini dah pula. Aku duk tidur ni, jadi sebab salah tak boleh nak tidur. Kita pun kena bangkit tahajud sekali dengan dia. Malu ke dia? Bukan kerana nak semayang sangat, sebab malu ke dia. Kan, ada seorang kawan, nama kawan Ana, Abul Abbas, orang Yaman. Dia ni lah orang jenis semangat jihad sikit tu, pergi berjihad kat Afghanistan, mati syahid kat Afghanistan. Kawan ni lah nama Abul Abbas tu, pergi berjihad. Anak lama tak jumpa dia. Masa balik duduk Lahore, tinggal Lahore, pergi ke Karachi, tak jumpa. Masa nak tinggal tu, dia pergi peluk kita. Dia cakap, kau cakap ke aku kau nak apa? Dia cakap ke kita, anda kata aku tak nak apa-apa, tapi kalau kau nak bagi, aku rembat dia. Cakap ke dia kan, aku tak nak apa-apa daripada kamu, tapi kalau kamu bagi, aku ambil je. Lepas tu duk fikir-fikir, dia kata satulah aku minta, satu je. Apa dia? La tansani fi du'ai, kau jangan lupa aku dalam doa. Itulah aku nak minta pun tak ada benda tahu, tak ada benda aku tak nak minta daripada kamu kan. Tak tahu nak minta apa. Rupa-rupa duduk tak lama, dalam adalah 3-4 bulan kemudian, malam tidur mimpi hamba Allah ni. Mimpi dia ni, anda mimpi jumpa dengan hamba Allah ni nama Abul Abbas Al-Yamani. Jadi mimpi tu kita panggil dia Abul Abbas. Dia tak menyahut. Ni cerita Ana lah ni, cerita mimpi aku lah pula. Abul Abbas dia tak menyahut. Bila tak menyahut, anda tak faham kenapa dia tak menyahut. Lepas tu kita nampak dia, kita pergi dekat ke dia, dia datang dekat kat kita. Tapi duk masa kita nak ke dekat, dia nak mai dekat kita, tapi kita tak boleh dekat juga. Pergi dekat tapi rasa macam jauh lagi. Lepas tu dia tengok kita tanya, kenapa kau tak bercakap? Aku tak dengar suara kamu hari ni. Dalam mimpi menceritalah. Lepas tu dia senyum, dia pusing ke belakang, dia menuju ke satu kawasan. Nampak ada 2 bukit besar. Bukit tu nampak putih, nampak seronok lah. Nak cerita pun tak reti, nampak memang seronok tengok bukit tu. Jadi anak panggil dia Abul Abbas. Dia paling, dia tengok kanan. Lepas tu dalam mimpi tu dia senyum. Mana pun apa hal pula Muhammad ni senyum ke aku. Habis. Lepas tu sedar mimpi. Anda tak faham, malam tu sedar-sedar mata tu menangis lah. Tak tahu apa maksud mimpi ni. Duduk tak lama, 3-4 hari kemudian, ada seorang kawan duduk kat Afghanistan tu, dia hantar surat kat kita, bagi tahu yang hamba Allah ni mati syahid 3 hari lepas. Dia kata rupanya Allah Ta'ala bagi syahid dekat dia lah. Ada cerita-cerita macam ni kan. Maknanya anda jumpa orang Arab ni, kalau dia baik, Masya Allah, kita mau respect. Nak cari macam mana orang baik macam ni susah. Anda dapat rasa dia punya baik tu bila kita semayang jemaah, dia angkat takbir tu dia menangis. Orang Melayu mana ada angkat takbir menangis? Kalau ada orang menangis dia kutuk lagi ada. Orang Melayu lah tu kan. Dia semayang tu, kita tolak jadi imam, memang tak semayang mana dari tu. Jangan tolak jadi imam lah. Sebab kalau tolak jadi imam, hari tu bukan kita dengar dia baca Quran, kita dengar dia menangis hari tu. Ada kawan seorang, orang Yaman, dan dia takwa, Masya Allah. Dan kadang-kadang
kita compare dengan Islam kita rasa malu balik lah dengan dia kan, rasa malu. Kita pun minta lah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita ni orang baik lah, mudah-mudahan macam tu kan, insyaAllah. Tak apa cerita tu, sini balik jauh pergi cerita orang lain, jangan lain pula keluar kan. Jadi Allah SWT kata litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Lalu mereka tu lalai. Jadi bila mereka ni tidak diberikan hidayah, makanya mereka berada di dalam kesesatan. Lalai di sini maksudnya kesesatan. Jadi lalai ni banyak maksud. Ada lalai dengan maksud kesesatan, dan lalai berbentuk kesesatan ni haram, tak boleh. Ada pula satu lagi lalai dengan maksud dia meninggalkan perkara yang wajib, itu pun haram. Ada pula satu lagi lalai dengan maksud dia melakukan benda yang dilarang, itu pun lalai yang diharamkan. Tapi ada satu lagi lalai yang tidak diharamkan tetapi makruh. Selama mana, iaitu lalai selama mana dia tidak melakukan perkara yang haram, selama mana dia tidak meninggalkan perkara wajib, maka itu lalai, tapi lalai yang tidak diharamkan tetapi hukumnya adalah makruh. Macam contoh, orang duk timbul main muzik, lalai. Tapi kalau main muzik time semayang berhenti pergi semayang, itu tak jadi haram tu. Itu tak jadi haram. Apa lagi, orang main Facebook. Ni ada orang ralik main Facebook. Ralik sangat main Facebook, kadang-kadang nak semayang tu pun duk fikir Facebook. Sebelum semayang dia angkat satu status, semayang dekat surau Al-Munawwarah. Tak ada pasal-pasal, up status. Sekarang kan Facebook pakai handphone je. Dekat pintu masjid tu, semayang dekat surau Al-Munawwarah, dekat pintu masuk. Pas semayang tu, habis Assalamualaikum, cepat-cepat buka handphone tengok berapa ramai orang like. Bukan apa pun, dia nak tengok berapa ramai like, perangai betul. Ni ada perangai macam ni kan. Dia ada manusia perangai macam ni. Jadi yang tu adakah lalai yang haram? Tak, itu lalai yang makruh. Lalai yang makruh. Jadi kita jangan mudah sangatlah bila kata lalai haram, jangan. Sebab yelah, ada orang ni dia tak boleh tahu, dia bunyi lalai tu dia terus faham satu je. Lalu dia haramkan muzik, dia haramkan tu, dia haramkan ni, habis jadi haram. Dalam dunia ni tak ada halal kecuali apa yang datang daripada mulut dia. Kadang ada kena faham jugalah. Yang dikatakan lalai dalam ayat kita baca tadi ni merujuk kepada berada di dalam kesesatan, gitu. Tak. Yang ini dah kupas dah, ulang balik. Cuma tambah-tambah sikit, mengarut sikit-sikit. Okey, kita masuk ayat yang ketujuh pula. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, kata Allah laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ayat ni pendek lah, tapi tak tahulah nak kupas sampai habis ke tidak hari ni. Ayat ni pendek je, tapi yang nak tengok kitab-kitab tafsir, Masya Allah, kupasan dia panjang. Ana cuba kupas, ana cuba rungkai ayat ni insya-Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah benarlah perkataan, iaitu sama ada perkataan Allah ataupun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala aktsarihim, atas azab yang bakal dikenakan kebanyakan mereka. Wahum la yu'minun, kerana mereka itu tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-7 surah Yasin. Yang pertama, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala mempamerkan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap apa betul, Allah Taala cakap apa betul. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar perkataan Allah, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni walaupun dia bergurau tu adalah kebenaran. Betul. Nabi ni kalau bergurau pun benda-benar, dia bergurau. Ada orang perempuan tua pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, doakan pada aku syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang tua mana boleh masuk syurga? Nabi nampak bergurau yang perempuan tu sedih. Bila perempuan tu sedih, dia menangis. Nabi kata balik, sebenarnya kau menangis tu apa? Kamu tu orang tua, masuk dalam syurga nanti muda balik. Nampak maknanya tu bergurau, tapi adalah bergurau yang benar. Kalau kita baca hadis-hadis, ada cerita-cerita yang kononnya nampak Nabi Muhammad SAW bergurau dan tak benar dalam gurau. Itu bukan hadis Nabi. Itu mungkin fitnah yang orang lakukan terhadap Nabi SAW. Senang nak faham gitu ya. Contoh ada satu hadis kan. Hadis ni popular kadang-kadang. Anda tak tahulah orang sini pernah dengar ke tidak. Hadis ni cerita kononnya Nabi SAW ni bergurau dengan Ali. Ali ni menantu Nabi SAW, merangkap sahabat Nabi dan juga sepupu Nabi SAW. Tiga perkara lah duduk ke hamba Allah seorang ni kan. Namanya Ali bin Abi Talib. Ketika itu Nabi SAW dengan Ali ni makan buah kurma, buah tamar.
kurma. Tapi bukan kurma Yusuf Tayyub lah. Ni kurma sana kan. Kita Malaysia ni kurma Yusuf Tayyub lah. Itu A lah tu. Ni cerita makan kurma. Duk makan kurma, Nabi ambil butir kurma ni, konon cerita ni, dia letak dekat depan Ali. Makan butir kurma letak depan Ali. Makan tahu sampai banyak lah butir kurma tu. Dan ketika itu habis daripada makan tu, Nabi SAW konon ceritanya, banyak kali ana ulang tu, konon cerita, takut-takut orang kata betul Nabi buat kan. Konon ceritanya Nabi SAW sebut, kata Nabi SAW kononnya, orang yang kuat makan buah kurma adalah orang yang di depannya banyak butir kurma. Jadi Ali ni diam. Ali tengok Nabi SAW. Lalu Ali bin Abi Talib kata orang yang paling kuat makan buah kurma adalah dengan biji-biji kurma sekali ditelan. Nabi lah maksud dia, sebab Nabi ambil buah kurma tak ada biji butir kurma, mana makan dengan butir pun kali kot. Macam itulah maksud dia. Cerita ni popular, orang nak menggambarkan Nabi SAW ni bergurau dengan menantu dia lah. Bagus, pak mentua bergurau menantu ni bagus. Cuba kita tak berani nak bergurau pak mentua tu lah. Kalau kita nak bergurau pak mentua bagus, apa masalah? Bergurau lah pak mentua tu kan, sembang elok-elok tak ada apa pun. Ada je, ada kadang menantu dengan pak mentua baik ada. Anak pernah jumpa. Ada kadang dok tengok dia, dia kata, "Ish, ini bukan pak mentua kau ni. Ini kawan kau ni." Cara bergurau tu bukan macam pak mentua dengan menantu. Cara bergurau tu macam kawan-kawan dia. Dia ada macam tu lah. Jadi konon ceritanya Nabi SAW dipamerkan bergurau dengan menantu. Bagus, gurau tu bagus, tapi cerita tu ada problem. Sebab apa? Sebab kan dah nampak macam ada unsur penipuan. Betul tak? Situ ada unsur penipuan. Mustahil, sebab Nabi SAW ni dia pasti akan benar. Kalau dia bergurau pun, gurau dia adalah benar. Tu Nabi SAW. Kita tak, kita bergurau mengarut. Betul, kita kalau bergurau Syekh, mengarut cerita kita kan, macam-macam cerita goreng kita bawa. Dan memang kadang-kadang tak salah nisbah pada kita, nisbah pada Nabi, Nabi tak akan buat. Sebab perkataan Nabi tu adalah hukum, perkataan kita bukan hukum. Mana orang boleh buat hukum dengan perkataan ustaz? Ada ustaz buat, mungkin ustaz buat berat lah. Ni ada dia buat hujah, kenapa buat ni? Tak, tengok ustaz buat, takkan kita tak boleh buat. Hei, jangan jadi ustaz sumber hukum tau. Sumber hukum ni Quran hadis je. Ustaz bukan sumber hukum. Ustaz ni orang macam kita je. Beza ustaz dengan orang lain ni, dia mengaji sekolah agama je. Kalau dia tak mengaji sekolah agama, serupa dengan kita juga. Jangan jadikan ustaz sebagai sumber hukum. Ni ramai ni berhujah, ni ustaz tu buat, kira ustaz buat berat. Kira mampu lah gitu kan. Tak boleh. Tapi kalau kita ni dengan Nabi SAW, beza dia, Nabi SAW dia akan cakap benda benar. Tu Nabi. Kita kalau nak bergurau, kadang-kadang ada unsur lawak-lawak, yang kadang-kadang ada unsur penipuan, dan penipuan tu orang faham, ni nipu ni. Yang tu tak salah. Macam contoh Nabi SAW pernah sebut, la yahillul kidhbu illa fi salas. Menipu tak boleh kecuali 3. Antaranya kata Nabi, kidhbu rajulin imra'atahu liyardiyaha. Seorang suami tipu isteri sebab nak bagi isteri tu seronok. Dia balik rumah ni, sembang dengan rumah, awak keluar cerita Pak Pandai. Cerita Pak Pandai semua bohong. Bukan benar pun cerita Pak Pandai tu. Tapi saja-saja awak keluar cerita. Sebab apa? Nak bagi isteri boleh ketawa. Contoh kan? Tak apa, cerita je. Cerita Pak Pandai. Balik, ada satu cerita Pak Pandai. Dengar daripada siapa? Ustaz tadi kuliah cerita. Dapat daripada ustaz juga. Ada kadang-kadang ni Syekh, ada pergi kuliah kat mana gitu. Ada satu tempat lagi kuliah. Ana jadi ketawa dengan pak cik, ada seorang pak cik. Dia pakcik tu habis kuliah, dia akan pegang tangan lah, dia kata hari ni dapat satu cerita lawak daripada ustaz. Aku duk ceramah sejam setengah tu, cerita lawak dia ambil. Dia ada macam tu kan. Dia banyak benda kita duk syarah ayat Quran tu lah, ayat Quran ni lah, perbahasan kita tafsir ni lah, tafsiran tu tak, macam-macam kita bahas, hadis Nabi lah apa. Dia lupa semua, dia ingat satu je, cerita lawak. Ada juga orang macam tu. Hari tu anda pergi kuliah, anda tak awak keluar cerita, anda cerita straight hari tu. Baca Quran, baca hadis, kupas macam biasa. Habis kuliah tarik, hari ni tak boleh apa-apa ustaz. Dia kata hari ni tak boleh apa-apa. Dia kata tak boleh apa-apa. Yang banyak dia ceramah, selalu dia cerita, hari ni tak ada cerita. Kata pakcik tu, dia kata berat. Ini berat. Dia ada dia datang kuliah tu sebab dia dengan cerita pelik tu. Kan. Aku ada banyak cerita pelik ni. Kalau cerita pelik ada. Baru ni ada cerita seorang kawan. Kawan tu ketawa. Kisah seorang pakcik bela kambing. Jadi kambing ni banyak. Bila banyak sangat kambing, yang wartawan ni fikir macam mana kita nak ambil ilmu bela kambing ni, kita popular pada orang. Caranya adalah kita interview pakcik ni. Dia pergi interview. Bila pergi interview, dia tanya, pakcik,
kambing ni pakcik buat keluar pagi-pagi pukul. Pakcik tu tanya soalan, yang mana hitam ke putih? Oh, ada beza. Kami hitam putih. Dia kata yang hitam. Yang hitam tu buat keluar lepas subuh. Lebih kurang 7 ke 6.30 macam tu keluar dah. Oh, yang hitam. Yang putih serupa. Serupa kata dia. Serupa kata dia kan. Lepas tu Pak Haji buat balik kambing ni. Pak kambing ni bagi makan apa ni? Kambing yang mana tu, hitam ke putih? Soalan yang sama. Yang putih. Yang putih tu bagi makan daun-daun, rumput-rumput. Yang putih hitam serupa. Serupa juga. Betul kan? Lepas tu Pak Haji balik kambing pun. Yang mana tu yang putih ke hitam? Yang hitam tu lah pukul 6 petang macam tu lah. Yang putih serupa. Sakit hatilah wartawan ni. Dia kata, Pak Haji, saya tanya elok bukan main-main. Dah sebenarnya macam ni. Kambing yang hitam tu Pak Haji punya. Begitu. Yang putih serupa. Serupa juga. Berat cerita kan. Cerita ni boleh goreng balik rumah, cerita rumah tu kan. Tak ada apa lah cerita kan. Cerita tak ada apa. Tapi cerita ni kadang-kadang saja kita cerita. Sebab apa? Alah, seronok-seronok. Tak salah. Orang pun tahu cerita mengarut. Anak cerita orang tahu cerita mengarut ni. Tapi tak apa. Kalau kita cerita ke orang, walaupun ada cerita ni tak betul, dia tak salah. Kita nak buat tafadhal, tak ada masalah apa pun. Tapi Nabi Muhammad memang tak buat. Nabi SAW dia tak akan buat. Sebab la yakhruju min hadza ila al-haq. Itu kata Nabi SAW. Satu hari Nabi SAW ni didatangi oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak pada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni dia rajin. Abdullah ni dia rajin. Apa-apa pun Nabi cakap, dia dengar daripada Nabi, dia akan tulis. Dengar, tengok. Ni pelik ni, tulis lalu. Ni peliknya orang nama Abdullah bin Umar, anak pada Umar Khattab radhiyallahu anhu. Cerita je, dia duk tulis-tulis semua yang Nabi Muhammad cakap, Nabi Muhammad buat. Datang orang Arab Quraisy ni bagi tahu dekat dia. Dia kata, engkau ni taktubu kulla syai'in wa Muhammadun bashar. Macam mana kau tulis semua daripada Muhammad? Muhammad ni orang macam kita je. Kadang-kadang dia seronok, kadang-kadang dia marah, kadang-kadang dia ikut hawa nafsu. Dia kata macam tu, baik kau jangan tulis. Tak tahu Muhammad cakap tu bukan wahyu aku tahu. Orang Arab ni nak meragu-ragukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia dengar macam tu, fa amsaktu anil kitabah. Aku pun berhenti daripada tulis. Tak tulis dia ni. Dia terpercaya kepada Arab. Ni Abdullah bin Umar. Bila dia terpercaya dengan hamba Allah ni, dia tak tulis, tapi hati dia tak tenang. Dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ni orang bagi tahu yang kamu ni orang macam biasa, lepas tu mungkin hawa nafsu lah apalah. Aku pun berhenti daripada tulis. Nabi Muhammad terus sebut satu perkataan. Nabi kata, la yakhruj min hadza illa al-haq. Tidak akan keluar daripada ini kecuali kebenaran. Ini tu Nabi isyaratkan dekat bibir dia. Kan? Fa asyara ila fihi dalam hadis tersebut. Nabi Muhammad mengisyaratkan jarinya kepada mulutnya, lalu mengatakan, la yakhruj min hadza illa al-haq. Tidak akan keluar daripada ini kecuali kebenaran sahaja. Tu nak cerita Nabi SAW. Nabi bergurau-gurau juga. Habis gurau Nabi tak mengarut. Kita bergurau-gurau juga, banyak mengarut lah. Gurau kita mengarut Syekh. Tu cerita kita lah. Betul. Kat Kedah tu ada seorang tok guru dekat Kedah. Namanya Ustaz Ismail Khamis. Bukan Ismail Qamus. Ustaz Ismail Khamis nama dia. Kita kat Selangor ni seorang Ustaz Ismail Qamus. Dia Ustaz Ismail Khamis, duduk kat Kedah. Anak dululah, masa dulu boleh Azhar ni ada jumpa dengan ustaz ni. Kalau duduk dengan dia ni tak boleh tidur. Sampai pagi tak boleh tidur. Ada je cerita dia. Ada je cerita, kita nak tidur, ada satu cerita. Bangkit pula dengar. Ketawa waktu balik pula. Ada lagi cerita. Lepas subuh hari tu. Cerita dia. Dia ada. Dia tak habis point tu. Dia, mana dia rembat cerita, kita pun tak tahu. Masa bila dia baca cerita-cerita tu, wallahu a'lam. Anak dengar cerita dia, dan banyak cerita-cerita yang nak cerita ke orang. Anak belajar pada dia. Dah dengar cerita dia, dah dengar cerita Pak Haji, ambil satu, kita pun simpan ilmu boleh cerita ke orang, tapi cerita ilmu mengarut lah. Kan? Tapi nak bagi tahu, cerita kita mengarut, tapi kalau kita cerita tak salah, sebab cerita kita ni tidak dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi Nabi Muhammad SAW bila dia cakap, sumber hukum. Sebab itu Nabi Muhammad kalau bergurau itu pun adalah kebenaran. Itu Nabi SAW. Yang kedua, perkataan Nabi SAW ni kita tak boleh tengok dalam satu bentuk tau. Dia perkataan Nabi ni kena tengok banyak bentuk. Yang pertama dia panggil at-tasyri', pensyariatan. Yang kedua dia panggil at-ta'dib, mengajar adab. Yang ketiga dia panggil al-hadyu wal irsyad, memberi saranan.
Dan yang keempat dia panggil al-imamah, politik. Dia Nabi SAW ni orang politik. Sebab tu orang politik ni kita kena tengok kerangka politik dia bercakap. Betul orang politik ni dia bercakap orang politik. Tak tahu lah, itu tengoklah statement orang politik dalam surat khabar, dalam media kan. Ni politik ni. Boleh tahu ni politik kan. Nabi SAW ni kadang-kadang dia bercakap dalam kerangka pensyariatan. Bukan kadang-kadang ni yang paling banyak lah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu melihat aku semayang. Ini pensyariatan. Rokok ni, sujudnya, baca Quran ni macam mana tu kan. Ada pensyariatan. Tapi ada perkataan Nabi SAW ni bukan pensyariatan. Ada perkataan Nabi SAW ni di bawah saranan. Dia recommend dia buat macam tu. Kalau tak buat tak apa. Kalau langgar tak jadi haram, tak jadi berdosa. Contoh, ada seorang muslimat pada zaman Nabi SAW, namanya Barirah. Barirah ni dia ada seorang suami nama Muris. Muris ni dia ni hamba. Lepas tu dia bercerai dengan bini dia sebab bini dia tak suka ke dia. Bini minta bercerai. Bila bercerai, Muris ni dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia beritahu pada Nabi SAW yang dia syok lagi yang Barirah tak syok dia. Lepas tu dia cakap pada Nabi, Rasulullah tolonglah recommend biar aku kahwin balik dengan si Minah ni. Aku nak sangat Minah ni tak mau ke aku. Nabi Muhammad dengar tak apalah, Nabi pergi. Sebab tengok Barirah Muris ni masa dia cakap ke Nabi, dia menangis tau. Nabi pun jam. Tidak Nabi, kita pun jam. Main nak menangis-nangis kan. Betul. Orang perempuan, senjata orang perempuan ni air mata. Betul. Orang lelaki boleh kalah dengan orang perempuan sebab menangis je. Pergi kedai mana, bang beli tak mau. Beli tak mau. Beli tak mau. Nangis, beli. Beli sebab menangis. Sebab orang Arab ada pepatah, silahun nisa'i dumu'uha. Senjata orang perempuan itu adalah air mata. Tu Arab punya pepatah. Dok fikir-fikir, betul pun dia juga kan. Orang Arab punya pepatah. Jadi Barirah Muris ni dia menangis-nangis tau, beritahu depan Nabi SAW. Nabi ni terus pergi jumpa Barirah. Nabi kata, ya Barirah, fa inna Murisan zawjuki wa abu waladik. Kata Nabi, Barirah, Muris ni bukan orang lain. Dia ni suami kamu dan dia ni adalah bapa kepada anak-anak kamu. Jadi kahwin baliklah dengan Muris ni. Nanti anak-anak tu siapa nak besarkan. Muris pun syok lagi. Kahwin lah, Nabi suruh. Barirah ni boleh tanya balik soalan pada Nabi. Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, yang ni suruhan ke ataupun sekadar recommend dia? Boleh tanya siap pada Nabi. Nabi kata apa? Innama ana syafi'. Aku tukar recommend dia. Kalau recommend tak mau ikut. Nak cerita, kadang-kadang ada saranan Nabi, sahabat Nabi tak pakai. Sebab tu kena tengok kerangka hadis tu pula kan. Atau apa misal lain, Nabi SAW pergi kat satu kawasan orang Madinah. Orang Madinah ni, diorang ni popular, kurma diorang sedap. Sebab diorang pergi kahwinkan pokok kurma dengan pokok lain. Jadi pokok kurma bila gabung pokok lain, buah kurma tu jadi besar, lepas tu makan sedap. Nabi makan sedap lah. Nabi tanya macam mana korang buat? Kami kahwin dengan pokok. Nabi kata stop, jangan nak buat lah. Jangan nak buat. Sahabat Nabi kata, nanti tak sedap Rasulullah. Tak, jangan nak buat, berhenti. Tak buat sungguh. Bila tak buat, duduk tak lama datang, buah kurma tak sedap. Datang-datang makan ni awak tak sedap pula buah kurma. Lah dulu kata jangan gabung pokok. Kan? Kami tak gabung, tak sedap lah buah kurma. Nabi SAW pun sebut satu perkataan. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui urusan kehidupan dunia kamu. Nampak? Maknanya larangan Nabi awal tu bukan larangan pensyariatan. Larangan Nabi SAW awal tadi adalah larangan saranan, menyarankan agar jangan buat. Kalau sahabat buat, tak berdosa. Maknanya ada perkataan Nabi, dia bukan bawah kerangka pensyariatan, tapi di bawah kerangka saranan, recommend saja. Ada. Dan kadang-kala ada perkataan Nabi SAW ni di bawah mengajar adab. Dia bukan hukum. Macam contoh, Nabi SAW dia pernah nyatakan, antara tanda akhir zaman ni adalah manusia naik atas masjid, dia tak semayang 2 rakaat tapi masuk bilik air lepas tu keluar. Berlaku tak hari ni? Berlaku lah, berlambak lah main tu. Dia naik atas masjid ni, dia betul-betul pergi bilik air balik. Dia tak ada semayang 2 rakaat. Orang dulu naik atas masjid, dia akan 2 rakaat dulu, tahiyatul masjid. Ni tak, dia naik lalu pergi. Tu pulang lah, dia pergi buang air ke apa tu, pulang lah, rimbat je lah kan. Bila kita fikir balik, Nabi Muhammad cakap tu, hari ni berlaku dah. Okey, Nabi SAW nyatakan itu bukan cerita hukum. Dia menceritakan tentang tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman, at-targhib wat-tarhib. Dia nak cerita apa yang bakal berlaku. Janganlah kita pakai hadis ni, kita terus buat keluar hukum. Apa hukumnya? Orang naik masjid tak 2 rakaat maka haram. Tak betul lah. Sebab itu bukan hadis menceritakan tentang hukum. Hadis tu je menceritakan tentang
apa yang berlaku di akhir zaman nanti. Nampak? Apa lagi? Banyaklah nak cerita bab hadis-hadis dengan ramai orang tak clear kan. Apa lagi? Antaranya mengajar adab, at-ta'dib. Nabi SAW pernah sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, maka hendaklah dimuliakan tetamu dia. Hadis ni bukan hadis hukum. Hadis ni hadis mengajar adab. Dia nak bagi tahu kalau tetamu datang rumah, raikan tetamu. Kalau orang tu tak raikan tetamu, apakah orang tu jadi kafir pula? Tak kafir. Lepas tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir tu, barang siapa beriman dengan Allah hari akhirat, muliakan tetamu, tiba-tiba tak muliakan, jadi kafir. Salahlah. Sebab hadis ni bukan hadis hukum. Hadis ni adalah hadis yang mengajar adab. Nampak Dan ada pula hadis tu dia di bawah kategori politik, al-imamah. Bila sebut al-imamah, dia tertakluk dengan situasi, kondisi, masa, tempat yang sesuai pada zaman itu. Tapi bila kita nak adaptasi pada zaman sekarang, dah salah dah. Contoh, macam ada satu hadis, Nabi kata, man arada ayan suha li sultanin bi amrin fala yubdina lahu alaniyah. Sesiapa yang nak lakukan teguran terhadap pemimpin, jangan lakukan secara terbuka. Ada satu hadis kan, orang dia pergi baca literal, dia pergi tengok hadis dalam kerangka persyariatan. Kalau kita dekat Malaysia ni terlibat dengan demonstrasi, berdosa, masuk neraka. Salah lah. Sebab hadis ni kerangka politik, dia cerita dalam kerangka kerajaan beraja yang tidak sesuai dalam kerangka demokrasi. Dua keadaan yang berbeza. Hadis tu dia ada konteks cara melihat tu. Hari ni tak ada, dia tengok satu hadis dia goreng hangit, habis hanyut hari tu. Ramai hadis ni ada kaedah dalam memahaminya. Tu hadis Nabi SAW. Kena mengaji hadis lah. Kalau aku nak kuliah yang tu je kat sini, terus pandai ilmu hadis, cepatlah jadi ulama. 60 tahun belajar nak boleh faham macam ni kan. Nabi bagi tahu kita jangan tengok hadis ni satu lapis. Hadis Nabi ni ada cara untuk melihat hadis Nabi SAW gitu. Dan benarnya perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW ni adalah perkataan Nabi SAW dan Rasulullah dan Allah Ta'ala ni banyak real berlaku. Banyak real yang dah berlaku. Nabi Muhammad dan Allah Ta'ala ni dia bercakap benda masa depan. Masa depan di akhirat, syurga neraka lah. Tapi kadang-kadang dia cerita tentang masa depan, bukan cerita syurga neraka je tau. Dia ada masa depan di dunia pun diceritakan oleh Allah dan juga dan cerita oleh Rasulullah SAW. Contoh ada satu hadis tau, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, daripada seorang sahabat yang bernama Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Nabi kata, taqumus sa'ah wa rumu aktsarun nas. Hadis ni real dah berlaku pada hari ni. Nabi kata kiamat ni berlaku, dan ketika itu orang Rom adalah seramai-ramai manusia. Ramai manusia ni dok rojok dekat dia, tu maksud dia. Kenapa? Inna fihim khisalan arba'an. Sebab mereka ada 4 perkara. Orang barat lah bahasa sekarang ni. Orang barat. Nabi Muhammad pernah puji orang barat. Nabi pernah kata kiamat ni tak akan berlaku kecuali nanti dekat-dekat dengan kiamat nanti orang barat ni jadi rojokan utama dunia. Dunia pakai rojok dia. Hari ni rojok dah. Ada 4 perkara yang Nabi Muhammad SAW sebut, yang mereka ni ada. Yang pertama kata Nabi SAW, innahum la ahlaman nas minal fitnah. Mereka ni manusia yang paling malu di dalam melakukan fitnah pada orang. Orang Islam kuat fitnah, terbalik habis ya. Betul Syekh, kadang-kadang yang buat fitnah ni orang Islam. Orang kafir tak buat fitnah. Orang kafir malu buat fitnah, orang Islam kita syok buat fitnah. Betul? Nabi Muhammad dah sebut dah dalam hadis. Antara lain kata Nabi SAW, asra'ahum ifaqatan ba'dal musibah. Bila datang sebarang musibah, mereka cepat-cepat baiki musibah tu. Cepat-cepat, kalau datang banjir besar ke apa ke, cepat-cepat bagi bantu. Kita lambat sampai tenggelam rumah kat Kuantan tu kan, cerita tempat kita lah kan. Tapi nak bagi tahu orang putih macam tu, dan memang benda tu disebut oleh Nabi SAW. Apa lagi, wa usyakahum qurratan ba'da farrah. Dan mereka ni kalau diserang oleh musuh, mereka cepat-cepat serang balas. Jangan takkan fikir panjang. Ni orang barat Nabi Muhammad sebut. Dan yang keempatnya kata Nabi SAW, wa khairuhum limiskinin wa dha'ifin wa yatimin. Mereka ni adalah golongan yang terbaik lakukan terhadap orang miskin, orang susah, anak yatim. Orang barat Nabi sebut. Dan Nabi Muhammad ada tambah satu lagi, wa khafisatun hasanatun jamilatun. Ada yang kelima pula, cukup cantik kata Nabi SAW. Apa dia? Wa aumana'um min zulmil muluk. Mereka lah orang yang paling kuat menghalang kezaliman pemerintah. Pemerintah tak boleh buat jahat sikit, jahat memang diguling cepat-cepat. Ini cerita orang putih. Benda tu pernah disebut oleh Nabi SAW. Nak gambarkan Nabi Muhammad ungkap 1400 tahun dulu.
Yang sahabat-sahabat Nabi pun cerita, kita pun buka balik kita hadis baca, lepas tu kita fikir balik apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari ni dah berlaku. Benarnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kata Allah Taala, telah benarlah perkataan Allah, telah benarlah perkataan Rasulullah, azab terhadap kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, kerana mereka itu tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan bahawasanya ada manusia ni tak beriman dengan Allah, menyebabkan kebanyakan mereka Allah telah sumbat di dalam neraka. Syekh, kita kena faham iman yang sebenar bukan semata-mata kita mengucap syahadah je. Jangan fikir yang tu alhamdulillah syurga dah, relax dulu. Jangan Islam ni ajar dia aman. Islam ni ajar dia selamat. Tu Islam. Nabi SAW datang, orang duk bergaduh tak bergaduh. Islam itu datang dikala manusia tengah berperang, datang Islam, hilang perang. Itu Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran macam mana turunnya Nabi Adam AS. Bila turun Nabi Adam AS, Allah Ta'ala kata ba'dukum li ba'din adu, setengah kamu terhadap setengah lain akan berperang, bermusuh antara satu dengan yang lain. Quran beritahu, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Adam, kau berambuh keluar dari syurga. Allah Ta'ala perambat, jatuh dekat dunia. Adam, Hawa semua jatuh tu. Allah Ta'ala kata ba'dukum li ba'din adu, manusia sama manusia ni akan bergaduh. Ni satu ayat Quran. Kita buka pula dua ayat selepas tu. Allah Ta'ala kata ihbitu, berambuh kamu daripada syurga. Tapi Allah Ta'ala bagi hidayah. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, aku bagi hidayah. Hidayah tu apa ni? Ulama tafsir semua bahas Islam. Hidayah adalah Islam. Datang Islam, apa yang berlaku? Yang dok bergaduh tu tak bergaduh. Maknanya Islam datang menyelesaikan perbalahan. Itu Islam. Orang dok bergaduh-gaduh ni, Islam datang, yang bergaduh tak bergaduh. Orang ni bermusuh-musuhan, Islam datang tak bermusuh. Itu Islam. Aus Khazraj tu bermusuh-musuh, beratus-ratus tu bermusuh. Datang Islam terus tak bermusuh. Canggihnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Hari ni orang guna agama Islam untuk buat pemusuhan. Terbalik habis. Ke sana. Guna Islam untuk nak bermusuh, nak bergaduh dengan orang, keluar Islam. Aku pun tak faham. Hari ni fitnah orang, tuduh orang, berlaku dah hari ni. Dunia ni rosak sebab fitnah. Kalau tak ada fitnah, tak rosak dunia ni. Kita baca era zaman Nabi SAW, dunia aman. Nabi berjaya amankan dunia, alhamdulillah. Walaupun kerangka kecil lah Mekah Madinah dulu kan, ketika itu. Tapi kita tengok era sahabat bergaduh dah. Bergaduh Syekh, sahabat Nabi. Mari era Umar sendiri mati kena bunuh. Sedang Umar tu mati kena bunuh. Mari semayang jemaah ni, tiba-tiba datang seorang orang Farsi, orang yang beragama Majusi, mengaku sebagai Islam. Namanya Abu Lu'lu'ah. Dia masuk dalam masjid, Nabi Muhammad Umar angkat takbir, dia keluar pisau bunuh Umar. Rebah senang Umar. Bila rebah dia pergi tanya, siapa bunuh aku tadi? Kawan-kawan bagi tahu Majusi semua bunuh ni. Yang bunuh kamu ni Majusi. Umar kata alhamdulillah, syukur pada Allah. Kawan-kawan terkejut, syukur pula ni. Buat mana pula? Kena bunuh, syukur alhamdulillah. Umar kata nasib baik yang bunuh aku ni orang Majusi, aku bimbang yang bunuh aku ni orang Islam. Bimbang yang bunuh aku ni orang Islam. Umar tu dah ada bimbang itu dah. Dia dah ada bimbang tu. Sebab apa dia bimbang tu? Sebab Islam ni pada era Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, era Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, Islam Arab baru. Mekah Madinah tu dia pusing. Jadi fitnah-fitnah ni tak kuat lagi. Islam era Umar tu sampai ke Rom Farsi mana dah. Dia dah bimbang tau, nak jadi apa lepas ni. Dah banyak tersebar ni kan. Dia takut-takut fitnah itu. Dan kebimbangan tu, Umar bimbang terkena pada diri dia. Alhamdulillah tak terkena sebab tu. Tapi berlaku bila? Era Osman bin Affan. Osman mati kena bunuh. Yang bunuh Osman bukan orang kafir, orang Islam bunuh. Orang Islam. Ni ada satu kelompok namanya Khawarij. Khawarij ni ada satu pahaman. Pahaman ni adalah barang siapa yang mengatakan orang tu barang siapa yang melakukan dosa besar, orang tu kafir. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah, orang buat dosa besar tu dosa besar lah, tak jadi kafir pun. Tapi orang Khawarij ni dia letak satu kepercayaan, orang yang berzina tu kafir, orang merompak tu kafir, mencuri semua kafir. Dia panggil kelompok Khawarij. Dan diorang ni lama sangat hidup sampai era pemerintahan sampai era Imam Abu Hanifah hidup. Pernah satu hari Imam Abu Hanifah duduk kat Masjid Baghdad. Lepas mengajar berehat sekejap, datang seorang Khawarij bawa pedang. Pergi letak pedang dekat tengkuk Imam Abu Hanifah.
Dia pergi cakap, aku nak tanya kau soalan, kau jawab biar sesuai dengan aku. Kalau tak sesuai dengan aku, habis kepala kamu. Sudah. Abu Hanifah kata, sarunglah pedang tu. Aku nak jawab pun sebab salah. Hati aku terganggu tau, tengok pedang. Tak payah cerita pedang. Kalau kita letak pistol, boleh jawab soalan fiqh. Ustaz, jawab soalan fiqh, pistol kat sini. Uish, aku nak jawab apa ni? Kan? Mampu lah itu kan. Letak pedang ni. Abu Hanifah kata, aku tak boleh nak jawab ni, hati aku terganggu ni. Tak. Kau kena jawab juga. Kalau tak, habis kepala kamu. Sudah. Dia buat kering pula itu. Last sekali Imam Abu Hanifah kata, okeylah, apa soalan dia? Soalan aku, seorang perempuan, dia berzina dan dapat anak pula. Dia ni mukmin ke kafir? Soalan dia. Dia nak kata orang tu kafir lah, sebab zina kan dosa besar. Dia tanya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ni dah terganggu pisau kat tengkok ni. Tapi sempat lagi dia jawab ni. Dia sempat fikir, dia bagi satu jawapan. Dia bukan terus jawab, dia tanya soalan. Dia kata, aku nak tanya soalan boleh? Boleh. Perempuan tu asal agama dia apa? Tanya soalan. Dia kata Islam. Alhamdulillah, kamu jawab soalan. Bukan aku jawab, dia jawab, orang tu jawab. Kawan tu jam, betul juga kan? Engkau jawab, bukan aku jawab. Selamat awal lah. dia kadang ada orang menjawab ni, dia tak tahu jawab tau. Dia pergi tanya soalan, orang tu bagi jawapan tu adalah jawapan kita juga. Dia ada kaedah tu lah. Betul. Dia kena belajar satu ilmu, dia panggil ilmu mantik. Kalau orang belajar ilmu mengaji pondok ataupun mengaji universiti, ambil bidang falsafah. Dalam falsafah tu, sebelum nak mengaji falsafah, dia satu tajuk kena belajar mantik. Ilmu mantik ni kalau orang tanya nak ilmu apa? Ilmu putar belit. Dia putar pening kepala. Betul je. Kadang ilmu ni kadang dia kena pandai juga. Sebab kalau silap jawab, kita mampus. Betul. Tak kena jawab, silap banyak, kita kena balik je. Betul. Dia mantik ni kena pandai. Dia kena pandai. Ada kat Malaysia ni pun ramai tokoh-tokoh yang pandai mantik, dia pandai belit-belit kan. Lepas tu dia buat keluar satu cerita yang lain, kita dok kala cerita dia buat keluar cerita kita balik, pun kita faham. Macam dulu seorang, Allahyarham Ustaz Fadino, Ta'ala sebut nama ni kan. Allahyarham Ustaz Fadino. Dia dok cerita, orang ni kerja bergaduh politik, perempuan bergaduh, kita buat baik kata tak baik. Dia kata orang ni hak kerja bergaduh macam ni, dia kata macam satu cerita orang bergaduh, tok siapa paling terror sekali, tok siapa paling hebat sekali. Ada seorang tu kata, tok aku paling hebat. Punya hebat atuk aku ni, kepala dia sampai kat langit tu. Hebat. Tok sampai ke langit, dia kata hebat atuk kamu. Yang seorang lagi kata, tak, masa tok kamu tu atau sampai ke langit tu, dia pernah tak angkat tangan? Dia tanya pula kawan tu. Dia kata, rasa-rasa tok aku pernah cerita dia angkat tangan. Okey. Masa dia angkat tangan tu, dia ada rasa tak lembut-lembut sikit? Dia kata ada rasa, ada lembut-lembut. Kalau kau nak tahu, itulah janggut atuk aku. Lagi tinggi kan. Yang ni nanti dia kata, begitu juga orang nak bergaduh politik pada hari ni. Ustaz Fadino punya hujah. Kita dengar, betul juga. Dia nak bergaduh siapa paling hebat dia, bukan apa pun. Orang politik tu bergaduh, kita untung agak. Tu kita fikir. Dia bergaduh, engkau ni, engkau sini, engkau tu, engkau nak bergaduh, minyak naik situ juga. Betul. Engkau Syiah, engkau Sunni, engkau masuk neraka, engkau masuk syurga, tapi minyak naik kan. Dia bergaduh tu masa dia menyusahkan kita je. Kita buat pening, Syiah Sunni. Yang kita boleh terlupa minyak nak naik, lupa gula nak naik, habis kita terlupa. Pergi kat kenduri kahwin, pergi cerita apa? Fush, tak boleh ni, dia tu Syiah tu. Sedap kita orang tu Syiah. Yang beradik dia terlupa tu. Padahal kalau orang tu Syiah, dia seorang dah lah. Susah apakah kita? Tapi kalau gula naik, kita pun susah. Betul kan? Nak bagi tahu politik. Anda dah fikir balik bila kes berlaku, ada fikir politik ni macam cerita Allah Ustaz Fadino dulu. Cerita dia. Nak bagi tahu kenapa boleh jawab macam tu? Mantik. Jadi ilmu mantik. Ni Imam Abu Hanifah cukup kira mantik. Dia pandai tu macam mana nak putar-putar orang pening. Kita tanya ni, orang tu syurga kafir ke tidak? Tak, soalan dia, asal perempuan ni mukmin ke tidak? Dia kata mukmin. Kau jawab, bukan aku jawab. Selamat kepala aku. Kan? Cerita dia berlaku zaman dulu. Tak apa. Jadi Islam tu datang, dia buat keamanan. Islam, Quran tu sendiri datang tu je nak memberi kedamaian. Hari ni masalah tau, dia fitnah orang. Anak susah jugalah. Ni masalah Syiah Sunni pun satu problem juga kan. Susah Sunni Syiah ni. Anak tak reti nak jawab. Susah nak jawab. Ada orang kata kafir, sesat. Orang tanya nak tak berani nak sesat ke orang. Orang tanya nak tak berani nak kafir ke orang. Sebab Quran sebut dalam surah Al-Qalam ayat ke-7.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala sebut Quran, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Tuhan kamu wahai Muhammad, dia lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya dan siapa yang dapat hidayah. Makna yang menentukan sesat tak sesat, kafir tak kafir ni bukan kita punya kerja. Yang sesatkan orang ni, yang kerja menyesatkan ni, Allah Ta'ala punya kerja je. Dok perang dalam satu peperangan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dok perang-perang, tiba-tiba yang ahli kafir ni dia dah rebah dah. Sahabat yang angkat pedang nak tetak, dia pergi sebut asyhadu alla ilaha illallah. Tak ada pasal mengucap. Kawan tu peduli, perap mati kawan tu, tak ada pasal. Bila mati hamba Allah tadi, Nabi Muhammad dapat tahu, Nabi Muhammad panggil sahabat yang pergi bunuh tu. Kenapa kau bunuh dia? Sahabat tu kata kepada Rasulullah, dia bukan mengucap betul-betul ikhlas pun. Dia mengucap tu sebab dia takut dengan pedang aku ni. Nabi kata, kau bedah dan dada dia, kau tengok apa ada dalam hati dia. Tak kan? Maknanya Nabi Muhammad boleh marah pada sahabat sebab pergi berhukum dengan sengkaan dia sahaja. Tidak ada bukti. Nampak tak? Dalam hati orang siapa tahu? Dalam hati orang siapa tahu? Ni kita orang tu sesat, orang masuk neraka, bimbang. Anak kalau orang tak cakap satu, jangan ambil kerja Tuhan. Cakap yang tu. Itu semua kerja Tuhan. Kita tak ada buat kerja macam tu. Kerja kita ajak orang pada kebaikan. Kalau kita rasa kita benar, kita rasa orang tak benar, cerita yang kita benar tu pada dia. Kalau orang Syiah tu kata dia benar, dia rasa kita tak benar, dia cerita yang dia punya tu kepada kita. Macam Ana tak ada masalah Sunni Syiah, sebab pada Ana Syiah tak betul. Ana berkeyakinan Sunni itu betul. Bila Ana yakin Sunni benar dan Ana yakin Sunni tidak, Syiah tidak benar, takut lah. Sebab Quran kata kebenaran pasti akan menang, kebatilan pasti akan hancur. Susah apa? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah Muhammad, datang kebenaran, hancurlah kebatilan pasti akan hancur. Quran beritahu. Kita yakin Sunni benar, kita yakin Syiah tak benar. Lama-lama habislah Syiah tu. Nak apa kan? Tak perlu takut. Anak pada anak tak perlu takut. Tapi kalau nak menyesatkan orang, nak kafirkan orang, wal'iyadzubillah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bukan kerja kita, itu semua kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satulah yang kita kena ingat, hidayah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat situ. Hidayah bukan kerja kita, tapi asbabul hidayah Allah Ta'ala bagi tanggungjawab kepada kita. Sebab untuk dapat hidayah, ilmu, kepercayaan ni dia mesti bermula dengan ilmu. Kalau kita tak sampaikan ilmu, macam mana orang nak percaya? Kita nak cerita Islam, kita kena bagi ilmu dekat orang. Ni Islam ni, nak bagi orang terima Islam, cerita Islam. Islam macam ni, 1, 2, 3, 4. Dia dengar hujah Islam, terima Islam insya-Allah. Syekh Muhammad Al-Ghazali, guru pada Yusuf Al-Qaradawi, bukan Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama Azhar, mati dah, guru pada Yusuf Al-Qaradawi. Dia pernah sebut, dia kata apa? Aku tak pernah takut orang sesat yang sentiasa menggunakan akal, tapi aku paling takut orang yang rasa dia benar tapi malah menggunakan akal. Sebab apa? Sebab orang yang sesat yang menggunakan akal, lama-lama dia akan jumpa hidayah. Tapi kalau orang tu dia rasa dia benar, dia tidak menggunakan akal, aku bimbang saat-saat kematian dia jumpa kesesatan. Wal'a'idzubillah. Guna akal, Syekh. Akal ni Allah Ta'ala dah bagi. Kita fikir, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi jalan kebenaran, insya-Allah. Ada orang kata jangan guna akal. Guna akal guna apa? Ada kata kita jangan guna akal tu, guna Quran. Syekh, Quran kita baca tu guna akal tak? Nak faham Quran, guna akal. Anak nak kuliah hari ni kena guna akal. Kalau tak ada akal, macam mana aku nak kuliah hari ni? Betul tak? Quran bagi tahu orang yang tak guna akal ni cerah masa depan masuk neraka. Bukan dia cakap, Quran bagi tahu. Surah Al-Muluk ayat 10. Buka surah Al-Muluk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Quran bagi tahu. Kata Allah, berkata ahli neraka, sekiranya kami dengar dan kami menggunakan akal, nescaya kami bukan ahli neraka. Maksudnya Quran bagi tahu orang yang tak fikir ni memang cerah masa depan masuk neraka. Wal'a'idzubillah. Kalau nak masuk syurga kena kaji fikir. Betul. Betul. Islam ni kalau kaji betul-betul, faham betul-betul Quran ni, kita jadi pandai tau. Yang jadi tak pandai ni sebab baca Quran ni ambil lagu je. Itu masalah. Ambil Quran ambil lagu. Sedaplah dia tu baca Quran. Lagu je ambil. Yang punya hebat kandungan Quran dia tak pernah nak ambil. Sebab tu jadi tak pandai. Nak bagi pandai macam mana? Quran ajar dah. Gunakan akal, fikir. Tengok satu ayat, renung dalam-dalam. Allah Ta'ala nak cerita apa pengajaran kita boleh ambil pada hari ni. Kita fikir betul-betul, insya-Allah kita akan jadi umat yang hebat. Situ kita kena fikir. Itulah kehebatan orang dulu. Dan hari ni orang tak hebat sebab tak buat yang ni.
Dan kita nak menuju ke arah itu insya-Allah. Kita dah cerita ni pun nak menuju ke arah itu. Mudah-mudahanlah kita akan jadi orang yang hebat, umat yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Gitu insya-Allah. Tak apalah. Sambungan ayat insya-Allah dalam kuliah kita akan datang. Wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma razuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.